Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 17 Februari, saya Hawa Rizwan. Tajuk utama tengah hari ini. Pemilik akaun Facebook sebar berita palsu COVID-19 giat diburu. Halang tugas imigresen, seorang lagi suspek ditahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis Melaka giat memburu pemilik akaun Facebook yang menggunakan nama Syahnul Sundara susulan menyebarkan berita palsu mengenai wabak COVID-19 awal bulan ini. Timbalan Ketua Polis Negeri Datuk Syarul Laili Masduki berkata, setakat ini pihaknya masih menunggu hasil siasatan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM berhubung perkara itu. Untuk kes berkenaan masih dalam siasatan dan kita telah menghantar kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan maklumat-maklumat lanjut berkaitan dengan kes berkenaan. Belum ada tanggapan. Belum ada. Beliau ditemui selepas merasmikan program Jom ke Sekolah bersama Pengarah Pendidikan Negeri Dr. Muhammad Azam Ahmad di Sekolah Menengah Kebangsaan Gajah Berang di Melaka Tengah siang tadi. Berita palsu mengenai COVID-19 ditularkan pemilik akaun Facebook Syahnul Sundara 5 Februari lalu yang memuat naik video mendakwa sebuah kapal dagang dari Wuhan berlabuh di Pelabuhan Kuala Linggi Alor Gajah. Individu itu turut berkongsi kononnya semua kru kapal disaring oleh pasukan paramedik selepas dikatakan baru tiba dari Wuhan sebelum memadam entry berkenaan 15 minit kemudian. Polis menahan seorang lagi individu bagi membantu siasatan kekecohan yang berlaku di pekarangan kuil di Batu Caves Gombak Jumaat lalu. Ketua Polis Selangor Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata, lelaki berusia 38 tahun itu ditahan di sekitar Batu Caves jam 9 malam tadi. Menurutnya, secara keseluruhan jumlah tangkapan setakat ini adalah 3 orang. Beliau berkata siasatan akan dijalankan bagi mengenal pasti motif kejadian dan kemungkinan ia berkaitan dengan kumpulan Samseng atau tidak. Semalam, Ketua Polis Daerah Gombak Assistant Commissioner Arifai Terawih mengesahkan penahanan 2 lelaki juga di sekitar Batu Caves. Sebelum ini, satu rakaman video menunjukkan sekumpulan orang awam membuat provokasi terhadap beberapa anggota penguat kuasa imigresen di tapak perniagaan perkarangan Kuil Subramania Swami yang tular di media sosial. Seorang warga emas berusia 71 tahun ditemui mati dalam keadaan tersembam di atas pagar kebun getah di Kuala Kangsar, Perak. Mayat ditemui oleh isterinya berhampiran sebuah bengkel lama di Jelun. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Razali Ibrahim, warga emas itu dikenali sebagai Lee Wah Seng meninggal dunia akibat serangan jantung. Selepas terlalu penat memotong dahan pokok getah yang tumbang memasuki kawasan bengkel yang pernah diusahakannya. Tambah ACP Razali, pemeriksaan juga mendapati tiada kecederaan pada mayat dan tiada kesan dihempak pokok. Malah barangan berharga, dompet serta telefon bimbit masih berada pada mayat berkenaan. Polis mengesahkan tiada sebarang unsur jenayah. 80 hingga 90% berpunca daripada latar belakang keluarga bermasalah dan tidak terurus. Itu angka peratusan faktor masalah jenayah yang membabitkan pelajar sekolah di Sabah. Tidak mahu jumlah itu terus menjadi penyumbang statistik gejala berkenaan di negeri itu, Polis Sabah komited menanganinya dan antara usaha pihak berwajib adalah menerusi Pegawai Perhubungan Polis PPS di sekolah, terutama membabitkan kes di luar kawalan pihak sekolah. Untuk tahun 2020 ni, sebanyak 19 kes telah kita catatkan di seluruh Sabah, yang mana melibatkan jenayah kekerasan dan juga jenayah harta benda. Jenayah kekerasan melibatkan 6 kes pada tahun ini, dan ianya semua melibatkan kes rogol. Kes rogol semua. Kebanyakan kes-kes berlaku di luar pada sekolah, bukan di dalam kawasan sekolah.
Beliau yang mewakili Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Zaini Jas, berkata demikian selepas hadir merasmikan program Jom ke Sekolah Peringkat Negeri di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Likas. Justru program Jom ke Sekolah itu juga jelasnya mampu meningkatkan kerjasama polis dan sekolah dalam mengenal pasti kes salah laku pelajar. Seramai 392 PPS ditempatkan di sekolah seluruh Sabah setakat ini, iaitu 208 di sekolah menengah dan 184 di sekolah rendah. Untuk rekod tahun lalu, statistik jumlah tangkapan pelajar yang terlibat jenayah di seluruh Sabah adalah seramai 557 orang. Kemalangan yang kerap berlaku di Simpang 3 Lendu ke Masjid Tanah di Alor Gajah Melaka mengundang kerisauan penduduk. Kawasan berkenaan turut digelar Simpang Maut. Rentetan sering kali menjadi lokasi nahas yang meragut nyawa. Justru penduduk meminta pihak berkaitan memasang lampu isyarat bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Dakwa penduduk, kemalangan kerap berlaku di lokasi berkenaan pada waktu puncak. Tinjauan mendapati kawasan itu tidak mempunyai lampu isyarat yang menyukarkan kenderaan keluar masuk simpang. Persimpangan ni kalau nak katakan kalau pagi memang sibuk dekat sini. Pagi ke petang ke memang sibuklah keadaan ni sebab jalan ni jalan utama. Jadi orang UiTM pun masuk sini, Masjid Tanah pun masuk sini, orang nak pergi kerja semua lalu sini. Jadi keadaan sini memang sibuk. Jadi selalu berlakunya kemalangan kat sini. Katanya penduduk kampung berhampiran pernah membuat permohonan untuk pemasangan lampu isyarat bagi menyelesaikan masalah itu. Beliau yang pernah terlibat dalam kemalangan yang hampir beragut nyawa berharap tindakan segera diambil pihak berwajib. Seorang lagi penduduk yang tinggal di Lendu Hilir berkata beliau kehilangan bapanya dalam kemalangan di persimpangan pada tahun 2011. Ada dulu lagi traffic light, kita nak minta traffic light. Kalau boleh memang nak ada traffic light. Memang bahaya waktu puncak pukul 7.30 sampai pukul 8.30 dengan pukul 5 sampai pukul 6. Memang kereta memang banyak. Memang kalau pada sini kalau pagi tu memang berderet-deret. Silat-silat sampai sekolah Cina sana kereta beratur kan. Dia orang lumba-lumba lah nak keluar simpang. Bagi peniaga berhampiran Simpang 3 terbabit, kejadian meragut nyawa di persimpangan tersebut bukanlah satu perkara baru. Saya nak cakaplah, aksiden yang depan kedai saya ni, pernah satu orang punya kasut tercampak masuk dalam kedai. Jadi saya terkejut, ni mana datang kasut ni? Rupanya budak tu dah jatuh kat situ. Kasut dia sebelah tertanggal dan masuk ke kedai. Jadi semua berlaku di sini. Dia juga pernah melihat sendiri kemalangan melibatkan rakannya sehingga koma selama 10 tahun. Kami turut mendapatkan reaksi Presiden Persatuan Pengguna dan Alam Sekitar Melaka PPASM yang mewakili aduan penduduk. Mereka hanya minta traffic light ataupun lampu isyarat bagi simpang 3 ini yang mana ia boleh membantu pengguna jalan raya mempermelahankan kenderaan mereka agar tidak ada kemalangan berlaku. Dan ini adalah penting di mana pada masa kini ataupun bagi masa sekarang jalan ini telah menjadi laluan yang sangat sibuk. Katanya Simpang 3 Terbabit adalah laluan utama penduduk dan pengguna dari arah Rembia, Kuala Sungai Baru dan Alor Gajah. Penantian 30 tahun pembinaan bonggol dan jejantas Jalan Puaka mengancam nyawa. Kami perlukan bonggol yang kenderaan boleh berhenti. Setakat ni pun kalau kami hidupkan lampu merah ni, dia tak akan berhenti. Tu isteri saya terus bagi gambar. Gambar tu dah ditutup. Kepala tu dah ditutup semua bang. Saya cuma, Masya Allah, anak saya dah tak ada. Laporannya dalam Ado Rakyat Selasa dan Rabu ini, Buletin Utama TV3. Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad mengunjur sehingga 20,000 pelanggan bagi bulan pertama produk terbarunya Takaful MyClick Moscare yang memberi perlindungan lanjutan kepada wabak COVID-19. Produk yang dirancang 2 bulan lalu pada asalnya adalah untuk perlindungan denggi dan virus Zika tetapi diperluaskan untuk perlindungan COVID-19 tanpa sebarang kos tambahan.
Because what was announced by the association, Liam Takaful Association and so forth, is the coverage is extended in the event of hospitalization to cover their medical expenses. This product, Takaful My Click Moscare, provides a cash benefit over and above the medical expenses. This benefit is meant to cover incidentals, in the event our participant is diagnosed with coronavirus. But now, that 200 million, okay lah, that one still. Jelas beliau, pihaknya akan membuat pembayaran tunai antara RM1,000 dan RM2,000 bergantung kepada pelan yang diambil bagi pelanggan yang dijangkiti virus ini. Terdahulu dilaporkan 34 syarikat insurans dan pengendali takaful dalam negara akan memberi perlindungan bagi rawatan dan kemasukan ke hospital khusus bagi pelanggan yang dijangkiti COVID-19. So we've been Madrid mensasarkan lebih 400 juta ringgit jualan atau 100 juta dolar Amerika pada Gulfood 2020 di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut Pesuruhjaya Perdagangannya di Dubai, Omar Muhammad Saleh, hampir 100 syarikat pembuat makanan dan minuman tempatan menyertai pameran itu yang bermula semalam hingga 20 Februari ini. Because Gulfood is, you don't have to sell Gulfood because people from all over the world will come here. So this is a very good chance for our, especially SME, small medium enterprise. Not only to see other countries punya teknologi, packaging, taste, trend and so on, but also to meet other potential traders and buyer that's located in UAE. Jelasnya, fokus Pavilion Malaysia adalah produk berasaskan minyak sawit, bahan-bahan makanan, minuman, kuih muih, snack, makanan diproses, produk sejuk beku dan hidangan sedia dimakan. Penyertaan Malaysia dalam Gulfood bertujuan mempromosi produk halal negara kepada pembeli global, terutama dari wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara MENA. Pada 2019, ekspor produk makanan diproses ke wilayah MENA meningkat 20%, mencecah RM1.9 bilion. UAE mewakili 27.5% daripada jumlah itu, menjadikannya destinasi ekspor terbesar negara dalam wilayah berkenaan pada tahun lalu. Lain padang, lain belalang. Di Pengkalan Cepa Kelantan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK menubuhkan Akademi Bola Sepak Non-Communicable Diseases atau NCD bertujuan mempromosi gaya hidup sihat dalam kalangan remaja. 130 pelajar berumur 7 hingga 18 tahun di sekitar Pengkalan Cepa terpilih menjadi pelatih di Akademi Bola Sepak NCD ini. Ketua AADK Daerah Kota Baru, Muhammad Cik Ismail berkata, pelajar yang dipilih diberikan jersey dan seluar bola. Kumpulan pelajar itu akan dilatih oleh jurulatih berkelaikan, antaranya pemain dan bekas pemain bola sepak dari Persatuan Bola Sepak Kelantan, The Red Warriors. Di mana setiap minggu, hari Jumaat dan Sabtu, pelajar-pelajar akademik ini akan diberi latihan tentang bola sepak dan juga selain daripada itu mereka juga akan didedahkan dengan isu-isu ataupun akan disampaikan mesej-mesej berkenaan dengan pelajaran sosial, penangguhan dadah dan juga ada ataupun perkara-perkara yang mendatangkan yang boleh memberi kesan kepada remaja-remaja lah. Sehingga kini, Akademi Bola Sepak NCD sudah ditubuhkan di 12 kawasan di 7 negeri di seluruh negara. Di akademi ini, pelajar dilatih supaya mampu meningkatkan kebolehan bermain bola dan dalam masa sama memelihara dan melindungi remaja berkenaan daripada penyalahgunaan dadah. NCD ini ialah berkaitan dengan penyakit-penyakit tidak berjangkit. Tapi mereka ini mengorak langkah ke depan betapa pentingnya anti dadah ni, bahaya dadah ni, dan mereka menubuhkan Akademi Bola Sepak khususnya untuk menangani anak-anak kecil supaya menjalani kehidupan dengan gaya hidup sehat serta menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sebab kita tahu dadah bukan setakat bahaya pada kesihatan, kepada sosial. Semangat pelatih semakin tinggi kerana antara yang akan melatih mereka ialah bekas Ketua Pasukan The Red Warriors, Muhammad Badri Muhammad Razi atau PIA. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Laporan antarabangsa. Setakat jam 1 tengah hari, angka korban akibat wabak COVID-19 mencecah 1,776 orang. Manakala kes jangkitan menjangkau 71,335 orang. China mencatatkan lebih 2,000 kes baru menjadikan kes positif COVID-19 di negara itu kini 70,650 orang. Ia diikuti Jepun dengan 416 kes, Singapura 75, Hong Kong 57 dan Thailand 34 kes. Malaysia pula 22 kes di belakang Korea Selatan dengan 30 kes. Dalam pada itu, sebagai langkah mencegah penularan COVID-19, hampir 700 tangkapan dilakukan di China sejak 2 minggu lalu. Ia susulan kesalahan menangkap, menjual atau memakan haiwan liar yang dipercayai menjadi punca wabak berkenaan. Serbuan dilakukan di kawasan kediaman, restoran dan dagangan dalam talian kerana melanggar larangan sementara yang dikeluarkan oleh kerajaan berikutan penularan jangkitan COVID-19. Ia membabitkan 40,000 haiwan liar termasuk tupai, copelai dan khinzir. Saintis mengesyaki COVID-19 disebarkan kepada manusia daripada kelawar melalui tenggiling yang banyak digunakan bagi rawatan tradisional di China. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, dianggarkan dagangan hidupan liar secara haram di seluruh dunia bernilai $23 bilion Amerika setahun dengan pasaran terbesar dipegang oleh China. Laporan Agensi Penyiasatan Alam Sekitar EIA mendedahkan penularan COVID-19 meningkatkan penyeludupan hidupan liar secara haram. Sementara itu, bagi mengekang penyeludupan hidupan liar, Badan Perundangan China dijangka menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengannya tahun ini. Tentera Syria menawan 12 kampung dan beberapa bandar kecil di barat laut negara itu semalam. Kesemua kawasan itu menjadi sasaran kerana ia dipercayai menjadi lokasi strategik kubu puak pemberontak. Agensi berita rasmi Syria SANA berkata, unit ketenteraan menumpukan serangan di sekitar bandar Aleppo. Serangan ini dalam usaha mengembalikan keamanan di Aleppo yang juga bandar kedua terbesar negara itu. Minggu lalu, rejim Syria menawan laluan strategik iaitu lebuh raya penghubung Damsyik Aleppo. Di United Kingdom, ribut Dennis mengakibatkan banjir buruk di England dan Wales. Pihak berkuasa tempatan mengeluarkan 6 amaran tahap tertinggi agar penduduk berwaspada. Antara kawasan paling teruk terjejas termasuk South Wales, Herefordshire dan Shropshire. Penduduk yang terperangkap dipindahkan dengan bot ke pusat pemindahan sementara. Sekurang-kurangnya 1 kematian dilaporkan setakat ini membabitkan warga emas yang terjatuh ke dalam Sungai Tar di South Wales, manakala seorang wanita hilang di Worcestershire. Bencana turut mengakibatkan kerosakan harta benda selain gangguan trafik dan perkhidmatan kereta api. Cuaca buruk dijangka berterusan beberapa hari lagi. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kelapuran bola sepak Piala FA 2020. Lengkap sudah 24 pasukan ke pusingan pertama dengan undian saingan seterusnya akan berlangsung jam 3 petang ini dan boleh disaksikan menerusi laman sosial Facebook Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Southern FC kembali menjadi pasukan terakhir mengesahkan tempat selepas merakam kemenangan 3-2 ke atas Manjung City FC menerusi sepakan penalti. Perlawanan Southern FC menentang Manjung City FC berlangsung di Stadium Panasonic Shah Alam. Southern FC selaku tuan rumah bermula baik apabila di depan pada minit ke-35 menerusi Hal Eng Hua hasil sepakan percuma menarik. Bagaimanapun selepas rehat, Manjung City FC menyamakan kedudukan hasil jaringan Muazzim Abdul Khalil. Tamat 90 minit, keputusan masih kekal 1-1 memaksa perlawanan berlanjutan ke masa tambahan. Namun sehingga whistle penamat, kedudukan masih tidak berubah dan penentuan penalti diadakan bagi menentukan pemenang. Southern FC lebih bernasib baik menyudahkan 3 sepakan untuk memenangi aksi 3-2 sekaligus meneruskan kemarahan ke pusingan pertama selepas ini. Beralih ke saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur dan Arsenal berjaya merakam kemenangan pada aksi ke-26 Liga masing-masing. Spurs menumpaskan Aston Villa 3-2, manakala Arsenal berpesta gol membenam Newcastle 4-0.
Bertandang ke gelanggang lawan Villa Park, Tottenham Hotspur dikejutkan gol sendiri pemain pertahanan Toby Alderweireld pada minit ke-9. Namun pemain antarabangsa Belgium itu menebus kesilapannya pada minit ke-27 dengan gol penyamaan buat Spurs. Son Heung-min kemudian menggandakan kedudukan buat pelawat untuk keputusan 2-1 tamat separuh masa. Babak kedua, Villa kembali bersaing apabila Bjorn Niels menyamakan kedudukan minit ke-53. Spurs terpaksa menanti hingga saat-saat akhir permainan sebelum lega dengan gol kemenangan yang dihasilkan Heung-min untuk memberikan 3 mata penuh buat skuad kendalian. Spurs kini di tangga ke-5 dengan 40 mata dan ini kemenangan ketiga berturut-turut buat klub London itu pada 5 aksi terakhir. Sementara itu, pertembungan Arsenal-Newcastle berkesudahan dengan kemenangan besar 4-0 memihak Arsenal. Ia sekaligus menamatkan kemarau kemenangan The Gunners selepas hanya mencatat keputusan seri pada 4 aksi terakhir. Tanpa jaringan sepanjang babak pertama, selepas berehat, barulah Stadium Emirates gempita dengan gol-gol dihasilkan tuan rumah. Pierre-Emerick Aubameyang membuka tirai jaringan pada minit ke-54 dan 3 minit kemudian, Nicolas Pepe menggandakan gol. 2 lagi jaringan dihasilkan pada minit-minit akhir menerusi Mesut Ozil minit ke-90 dan Alexander Lacazette minit ke-95. Arsenal kini di tangga ke-10 dengan 34 mata, sementara Newcastle di kedudukan ke-13 Liga. Sekian paparan Buletin 1.30. Kami tinggalkan anda dengan terletah murid Sekolah Rendah Integrasi Agama Islam Saidina Uthman Affan pada kejohanan sukan tahunan kali ke-5 di Ibu Negara. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.